Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk Syafi, Nurin dengan Salsabila, thank you sebab masuk ikut masa. Terima kasih sebab ada masa lapang untuk join kelas hari ini. Jadi jom kita continue. Jadi hari ini kita nak belajar. Kita nak fokus ke task 3 yang bahagian esei. Cikgu dah bagi 4 soalan. Jadi kita ada dalam 1 jam ni kita boleh habiskan 4 soalan. Jadi untuk malam ni bukan cikgu nak jawab soalan je lah. Cikgu nak awak belajar, awak bayangkan apa yang awak belajar malam ni, nanti exam awak boleh jawab paper 3 yang bahagian last tu, bahagian esei cikgu panggil lah. Paper 3 bahagian esei. Maksudnya hari ni cikgu bagi soalan berdasarkan chapter 11 carbon compound. Tapi latihan malam ni awak tanya soalan kat cikgu kalau dapat soalan lain. Maksudnya bila awak jawab sekali, awak bayangkan kalau aku dapat soalan, sebab kita tak tahu soalan apa yang masuk kan. Walaupun mungkin cikgu yang buat kan. Kita anggap je lah macam SPM, nanti kita tak tahu soalan apa yang masuk. Jadi bagi soalan apa pun macam mana nak cara nak jawab. Macam mana cara nak jawab. Sebab dia kalau essay paper 3, dia akan tanya yang ini saja 17 markah. Okay. Penyertaan masalah tu selalunya problem statement, variable, hypothesis, list of material, procedure, tabulation data. So, problem statement tu mungkin dia tukar dengan aim, tapi selalunya problem statement lah. Jadi sebelum kita mula, boleh cikgu tahu, awak tahu tak A, B, C, D, E, F tu macam mana markah-markah dia? Boleh respon tak? Respon cakap boleh, respon tulis pun boleh. Markah-markah dia awak tahu tak macam mana? A tu berapa markah, B berapa markah? Tahu tak? Tak tahu, tak tahu. Cikgu tahu, kalau tahu, boleh share. Tahu tak 17 markah tu macam mana dia bagi A, B, C, D, E, F tu? Ingat suara cikgu? Cikgu tutup. Okay. Okay. Safi tahu tak? Nurin tahu tak? Satafila tahu tak? Mana markah tu? Respon boleh respon? Ingat tak suara cikgu? 3 markah ya. Semua tu 3 markah. Dua tu tengok kat mana. Okay. Semua ni A yang okay. Ni semua 3. 3 darab 5, 15. Mana? Hello? Okay. Ni 3, 3, 3, 3, 3. Yang ni 2. Yang ni senang sekali. Ya. Yang lain tu 3 darab 5, 15 tambah 2. Dapat 17. Semua macam tu. Jadi setiap tu awak aim untuk dapat 3. Dan yang bawah tadi dapat 2. Okay, good. Yang ni dah tahu kan? Jom kita teruskan. Okay. Ni jawapan dia. Okay, jawapan dia. Kita tengok dulu soalan. Okay. Yang ini SPM 2014, soalan SPM 2014, soalan 6 tahun lepas lah. Dah keluar adalah soalan ni, tapi tak pernah kita ambil contoh SPM dia keluar macam mana kan. Dia akan bagi eksperimen simple-simple je. So, apa kata otak lagi? Baca soalan. Both hydrocarbon have different chemical properties. Maksudnya different chemical properties tu cara reaction dia berbeza. Chemical properties, ingat reaction. Chemical properties. Kalau physical properties, jenis macam melting point, boiling point, itu physical properties. Ataupun conductivity, itu physical properties. Physical, yang ni chemical properties. Okay. Itu chemical properties. Jadi, lambat pun macam dia nak cakap ni. So, kita ada hydrocarbon X, kita ada hydrocarbon Y. So, siapa tahu nama hydrocarbon X? Boleh namakan tak cikgu? Cikgu nak tulis depan. Awak pun ada kertas kan? Abang tulis situ hydrocarbon X tu nama dia apa? C dia ada berapa?
Maksudnya awak nak namakan dia tu tengok C. Okay. Alkane tu bukan nama dia. Alkane tu homologous series tapi. Homologous series. Nah. Yang C6H14 tu dia punya chemical formula. Kalau dia minta name, dia nak yang awak belajar prefix. Prefix ingat lagi? Encik tulis. Mak engkau, apa dia? Muka engkau. Muka, ingat muka. Muka engkau. Muka engkau paling buruk. Cikgu dah ingat dah sebab cikgu dah ingat dah apa dia. Mat at prop boot muka engkau paling buruk pada hari-hari ke? Pada hari Oktober, November, Disember. Muka tu mat, engkau tu at, paling tu prop, buruk tu boot, welcome apa ni nama apa siapa? Afiful. Dia akan kata yang cikgu bagi tu contoh sini. Muka engkau paling buruk pada hari-hari. Have dengan hack. Silap cikgu hack. Kalau 6 apa tak hack ke hack? 6 hack kot. 6 hack. Hack. 6 semua. Okey. Okey. Muka tu 2, 3, 4. 4. Sekejap cikgu tutup sound kat. Nanti cikgu main nak sembang dia. Okey. Hex. Non deca. Okey, yang ni awak wajib ingat. Kalau awak dah ingat mat at prop boot sudah buat tu, awak tak perlu lagi muka engkau paling buruk pada hari-hari Oktober, November, Disember. Cikgu dah ingat dah tapi tak apalah. Siapa yang tak ingat lagi, ingat muka engkau paling buruk pada hari-hari. Okey, salin dulu yang tu supaya awak ingat. Dekat kat dinding kat meja salin, saya kena hantar anak cikgu saya. Tanya Allah. Okey, apa kata anak cikgu dah mencari cikgu. So cikgu bagi jawapan lah, awak salin dulu gitu. Mana? Okey.
Okey, dah settle dah nak cakap. Afifah ada lagi? Respon tak sunyi je. Masa pelik pula dia sunyi-sunyi ni. Ada. Apa Syafi? Tanya Syafi. Macam mana kita nak tahu detail dia kena letak hexane ke alkene? Kalau macam dekat MV je kalau letak type of hydrocarbon boleh tak? Boleh juga Asyik Masa. Tapi boleh. Dia masa kalau jawab manipulated variable kan, dia ada dua cara lah. Satu, kita macam bagi tajuk dia, contohnya macam metal, type of metal, ataupun kita bagi je metal tu zinc, magnesium, bagi bahan tu macam kan. Akhirnya manipulated variable awak boleh buat dalam dua cara lah. Nampak tak cara tu sebenarnya sama je kan. Type of hydrocarbon ataupun bagi tahu terus bahan dia tu. Hexane. Tengok soalan ni dia bagi siap-siap dekat atas ke? Tak bagi. Dia cuma bagi by using bromine water as reagent, maksudnya dia nak suruh react dengan bromine water, plan a laboratory experiment to differentiate both hydrocarbon. Tapi better guna sebab dia dah bagi ni hydrocarbon X dengan hydrocarbon Y. Dia bagi hint dah apa nama hydrocarbon X dengan hydrocarbon Y. So guna je yang ni lah. Okay, and then highlight dalam soalan tu dah ada jawapan. Macam nak membantu pada jawapan. Bromine water as reagent. So yang ini wajib masuk dalam material yang patut guna. Okay, jadi dalam nak jawab soalan esei nanti, highlight dulu apa yang boleh membantu dalam jawapan. Contoh kan, awak tengok soalan lah. Okay. By using bromine water reagent, plan a laboratory experiment to differentiate. Dekat sini dah awak kena highlight lah, wajib highlight lah, to differentiate. Ni dia kata, ni arahan dia suruh buat eksperimen apa? To differentiate both hydrocarbon. So selalunya yang ini ni memang ada dalam problem statement. Ni dia punya aim. Kita punya eksperimen to differentiate both hydrocarbon. So kita terus ke problem statement. Problem statement to investigate either alkane or alkene. Either tu tak wajib ke sini, yang penting ada alkane dengan alkene. Aim of experiment kat sini dia dah bagi dah decolorize bromine water kan. Kita ada punya jawapan yang lain juga. Contohnya tapi sebab dia bagi bahan tu bromine water, so kenapa dia bagi bromine water, cikgu nak ingatkan balik eksperimen apa. Cikgu ingatkan balik ya. Alkene double bond ni, ada double bond ni, dia ada addition reaction. Dalam addition reaction dia ada 5 lagi nak add apa. Salah satunya adalah kita boleh add kumpulan halogen. Contohnya Br2, Cl2. Sebab tu dia bagi air bromin ni Br2. Bila add Br2, apa yang akan terjadi dekat double bond tu akan masuk Br. Dia ada reaction lah dengan Br2 maksudnya. Manakala alkene yang single bond ni, kalau kita react dengan Br2, no reaction. Alkene kita bincang dah, itu ada dua saja eksperimen, ada dua je chemical properties iaitu reaction ya. Apa ingat lagi? Satu combustion, yang kedua substitution reaction. Kalau untuk alkene, kita patah balik dekat gambar atas. Gambar atas ni kan? Gambar atas ni mewakili ini alkene, yang ini alkene. Alkene E. Alkene ada dua saja reaction, combustion. Yang kedua substitution reaction. Substitution reaction ni dia guna halogen
Lalu contohnya, react dengan C, react dengan VR2. Tapi wajib dengan kehadiran UV ataupun sunlight. Manakala alkim, ada banyak eksperimen sebab dia ada double bond. Okay, cikgu ulang balik. Alkin kita ada combustion. Combustion tu react dengan oksigen. Dua-dua ada alkin pada combustion. Yang kedua kita ada addition. Cikgu tulis salah. Laju ke? Anak-anak boleh ke? Boleh ikut ke? Okey je. Okey je anak. Addition reaction lah, combustion reaction, substitution reaction. Okay. Addition macam salah je, nampak macam pelik je. D luar lah. Addition reaction. Under addition reaction ada yang plus air, hydration, ada yang plus hydrogenation, ada yang plus apa lagi plus lah, Cl2. Padam. Ada yang plus Cl2 atau Br2 lah, halogen lah, halogenation. Ada yang plus HCl ataupun HBr. Jadi plus oxidation tu dengan kehadiran KMNO4. Yang ni pun ada. H2 ni dengan kehadiran PP dah silap cikgu. Dia punya apa? Catalyst ni, catalyst dia. Yang ni catalyst, yang ni oxidation agent dia lah cikgu. Conteng pun tak bawah tu. Awak tak kira. Besar sikit. Yang dengan air ni, so, tak ingat dia punya catalyst, awak cari balik. Tak silap cikgu, catalyst dia, tak ingat pun nak tulis juga. H3PO4. Dengan apa lagi, tak ingat ada suhu ke apa, tak ingat. Dia ni. Daripada buku kat situ boleh abang cikgu. Ada pressure. Pressure. Pressure dia apa? 60. Bagus. 60 atm. Yang ni betul kan? H3PO2 mewakili phosphoric acid. Betul. Kalau tambah hidrogen kita kena ada platinum kan? Betul platinum kan nickel? Nickel. Sorry. Sorry anak-anak. Sorry. Padam. Baik ada Salsabila tu. Ya cikgu. Cikgu cakap sama dia. Yang I. Ini dia punya condition. Yang ni yang reaction dia dengan benda-benda ni. Reaction dia dengan reaction dengan water, hydrogen, chlorine atau bromine ni halogen lah. Sorry, bromine cikgu patutnya Br2. Dia reaction dengan ni ini kita panggil hydrogen halo macam mana tak payah sikit nama dia. Tapi HCl, HBr lah. Ada hydrogen dengan ada Cl, Br ni halogen. Hydrohalogen reaction kot. Tak glamour sangat kalau name yang ni. Yang lain tu glamour. Ini nama dia. Yang ni nama reaction. Nama dia hydrogenation. Ulang kan? Hydrogenation. Yang ni nama dia halogenation. Halogen. Sebab dia nama daripada halogen. Halogenation. Ini tak payah ingat sangat sebab nama dia complicated dan jarang orang tanya juga. Yang ni oxidation. Okey, dan yang ketiga combustion, addition. Yang ketiga adalah polymerization. Cikgu keluarkan polymerization, cikgu buat polymerization. Okey, polymerization. Okey dah. Reaction ni perlu ada dia punya
agent. Yang glamour sekali, potassium manganate. KMNO4 ni potassium manganate. Tapi dia bukan potassium manganate saja. Awak kena ingat acidified potassium manganate. Maksudnya potassium manganate ni ada di kehadiran asid. Dia ada H+. Dia asid. Okey. Yang ni pun boleh tunjuk ni dalam nanti kita buat eksperimen yang ni, kita buat eksperimen yang ni, kita buat eksperimen combustion juga. Kita buat pembakaran. Okey, dengan ni kita buat pembakaran, kita buat tambah dia dengan air bromin. And then cikgu nak try suruh bantu mak cikgu sediakan benda ni. Sebab dia ada kali-kali tukar. Dia glamour. Okey, dah berbalik pada cerita eksperimen ni. So, alkin ni dia ada banyak reaction. Jadi selalunya untuk differentiate alkin dengan alkin, kita ambil bromine water. Kita ambil bromine water. Sebab kalau untuk alkin, react dengan bromine water kat sini, dia akan ada reaction. Tapi kalau alkin, react dengan bromine water, tanpa kita highlight, kata kita letak dia ada sunlight, condition sunlight, no reaction. Okay, clear anak-anak? Kenapa dia suruh react dengan bromine water? Clear? Faham tak kenapa dia suruh react dengan bromine water? Nak? Okay lah. Sebab alkin dia ada reaction kalau dengan bromine water. Alkin tak ada reaction kecuali ada condition yang UV tu. Jadi anggaplah kita tak letak condition UV dengan sunlight. Jadi kita boleh differentiate lah. Alkin nanti dia no change. Alkin ada change. Bromine warna dia daripada brown, warna bromine kebetulan dan dia punya observation tu boleh nampak dengan warna dia tu. Warna dia observation dia tu brown to colorless. Bila dia ada reaction, kita akan nampak warna. Maksudnya yang alkin tu the brown color doesn't change. Okay, clear. Boleh cikgu gerakkan slide cikgu ni? Ada nak salin lagi tak? Boleh? Tak apa. Cikgu hold biasa. Kalau awak tertinggal nanti awak pergi tengok kat YouTube. Awak screenshot. Tapi sekarang baru boleh screenshot. Kalau siapa yang lambat tak tulis tu kan? Dah. Cikgu jalan dulu. Okey tak? Okey. Okey dah. Okey, next. Apa nak buat lagi? Okey. Ini salin habis dah? Salin mana dah? Sekejap cikgu, saya baru dekat variable. Variable, salin. 9, 1 minit, kita dah 9 jam. Tu dia. Kata yang ni saja lama. Variable, so responding the change of bromine water. Perubahan warna. Color change of bromine water and fixed bromine water. Apa yang kita nak react? Awak buat latihan ni dalam kertas elok nanti lekat dalam buku latihan. Awak ambil kertas kajang tu buat elok lekat dalam buku latihan. Ataupun kalau ada buku latihan terus buat dalam buku latihan. Kalau boleh tu try buat satu muka surat satu, jangan campur-campur banyak-banyak. Hai Dini. Ada banyak orang kan. Cikgu saja 3, tolak 8, tolak 3, 5. Dini lah orang masuk. Okay, so hypothesis yang macam cikgu terang tadi tu, hexene decolorize the color of bromine water. Awak nampak tak? Bila hipotesis, cara teknik nak jawab adalah hipotesis MVRV. Maksud cikgu ajak ni, bagi soalan lain pun awak pastikan awak tahu dulu manipulated dengan responding sebelum awak buat hipotesis. Awak buat dulu manipulated, responding. Awak guna manipulated dengan responding ni dalam hipotesis. MV, manipulated variable dulu. Contoh kat sini, apa dia manipulated variable dalam sentence ni? Hexene decolorize the color of bromine water while hexene does not. Apa yang manipulatednya?
dalam sentence tu? Heksin. Nah, dia mulakan dengan heksin. Cik kuasa. Okay. Okay. And then dia sambung dengan decolorize of bromine water. Ini dia punya responding. Maksud kenapa MVRV tu, kalau awak tulis, nampak kau cikgu highlight dua dah habis. Cikgu penat sikit. Kalau awak tulis, bromine water will decolorize if using hexene, while bromine water does not change if using hexane. Ayat tu betul. Betul ayat tu. Tapi dalam hipotesis, kita tak cerita responding dulu, kita cerita manipulated dulu. Sebab kita sedia bahan manipulated, kita buat eksperimen, baru kita nampak responding. So responding ni datang daripada yang kita test dengan manipulated tu. So hipotesis wajib mula dengan manipulated, ingat MV, RV. Boleh? Okay. Untuk exam nanti SPM lah. Okay, next material dia. Ini responding ke kan cikgu kan? Macam mana? Tulis tak apa. Sebab awak punya sok macam mana? Nak cakap boleh tak tulis boleh? Mana dia Afiful? Ni tu kan guys. Mana Afiful? Dia tanya apa? Afiful, ada lagi? Okay. So, tengok. Kalau paper 3, soal eksperimen dia simple je. Macam cikgu okay. Jadi, awak salin lah dia punya prosedur. Boleh angkat sampai material ni dah? Okay. Pour 3 cm hexane into test tube. Hexane ni larutan tau, lepas tu dia pilih hexane. Kalau awak pilih, kalau dia tak bagi gambar macam atas tu, dia suruh awak pilih, awak kena pilih, itu awak pilih hexane. Yang matte, add, prop, dia lebih kepada gas, dia tak sesuai, kita nak buat eksperimen. Kalau benda tu liquid, sesuai lah kita boleh buat dalam test tube. Masuk hexane first. Sekarang ni yang step yang kedua dah masuk hexane, and then masuk bromine water. Bromine water guna apa? Guna dropper. Titik lah. And then shake the mixture. Ataupun kalau awak nak stir the mixture pun boleh, jangan lupa letak glass rod. Kalau shake ni macam shake ni macam goncang tu. Swirl the mixture. Boleh lah. Swirl tu goyang kan. Goncang kena macam tutup je pasal. Kalau menutup kita kena ada dropper lah. Goncang. Swirl the mixture. Shake the mixture. Nak shake macam mana? Planting lagi. Okay. Okay. Record the observation. Yang ingat lah banyak kali saya dah buat kan. Yang live mesti ada record the observation. Yang paling senang record the observation. Ataupun observation recorded. Observation recorded ni selalu lepas kita buat dalam laporan eksperimen. Kalau kat sini record the observation. Tapi tak kisahlah dalam exam awak buat observation recorded pun boleh, record the observation pun boleh. And then diikuti dengan repeat the experiment by replacing hexane with hexene. Okay, cikgu nak ingat katalah untuk exam yang lain, eksperimen yang lain, kita guna teknik A, B, C untuk tulis prosedur. A tu apa, B tu apa, C tu apa. Okay. A tu action yang awak nak buat, B tu bekas, C tu container yang awak nak guna. Ini pour ni action dia. Pour B tu bekas. Bahan, sorry. Cikgu pun tak hafal. B tu bahan. Kalau bekas tu container.
Bahan kita hexane. Letak kuantiti hexane tu sebab kita kena fix kita better fix hexane and hexane. And then container kita adalah test tube. A, B, C. Mula dengan A, B, C. Lepas tu, point yang kedua pun awak tengok A, B, C juga. Add, action. B nak tambah bahan apa? B adalah bromine water. Lepas tu kat sini dia tak terus dengan C dah. Sebab dia serai ada C kat atas, kita faham sebenarnya masuk dalam test tube tadi. And then shake the mixture. Shake tu action. The mixture tu bahan yang dua-dua tadi ada bercampur. Yang ni semua eksperimen mesti ada ujung dia yang ni. Okay, clear? Harap awak boleh jawab exam nanti. SPM. Okay, boleh cikgu next. Boleh dengar suara tak? Siapa-siapa? Dini dah Dini? Ada lagi Dini? Dini tak ada lah. Okay. Syafi? Oh, Syafi. Okay, ni tabulation data. Tabulation of data. Okay, Salim. Hai. Tak nak cikgu percaya nak cikgu. Okay, sorry lambat lah. Kau nak habis satu ni. Okay dah. Kita move on. Okay, nah. Preparation of ester. Okay. Siapa boleh, okay, sebelum kita mula preparation of ester, bagi tahu ester ni, it is produced by apa dengan apa. Boleh check ataupun boleh cakap. Produced from? Etanol dengan ethanol acid . Kalau dia better jawapan tu sebenarnya bagus, betul. Etanol campur ethanol acid akan jadi ester. Tapi kita sebut siri homology series dia, etanol tu apa dia homology series dia? Alkohol. Okay? Etanol tu maksudnya dia refer it tu C dia 2, boleh? Ethanolic acid tu homology series dia carboxylic acid. Ni secara umum lah maksudnya. Apa-apa alkohol react with carboxylic acid akan hasilkan alkohol react with apa? Awak tulislah nak. Alkohol react with carboxylic acid hasilkan ester. Buat nama lagi kan, buat anak panah lah. Okay, ingat balik, ingat ni. Okay dah. So, jom kita baca soalan. Tengok dia bagi gambar apple, orange, nanas. Sebab ester ni ciri-ciri dia ada sense, dia ada bau, dia ada bau wangi. Okay. So, ester can be produced in the laboratory when an alcohol react with carboxylic acid. And then, so table show type of alcohol and carboxylic acid to produce various of ester. This ester have a similar scent to the ester in fruit. Okay, kalau kita hasilkan etanol and butanamic acid, dia akan hasil etil butanamic tu bau dia lebih kurang pineapple. Kalau butanamic acid, bau dia lebih kurang apple lah. Macam tu lah cerita dia. Ni dia nak bagi awak bunga-bunga je lah introduction. So ni dia, yang ni awak kena highlight apa yang kehendak soalan. You are required to prepare 2 different type of ester. Hasilkan 2 ester using the same carboxylic acid with different alcohol. Sekejap nak tengok ni soalan apa? Soalan SPM 2004.
Okey, 2004 ni tahun lepas cikgu ambil SPM, cikgu ambil SPM 2003. So, walaupun dia dah keluar SPM, maksudnya awak rasa confident dia takkan keluar SPM 2021 nanti. Awak belajar ni awak anggap dia boleh keluar dalam bentuk, sebab sebenarnya soalan macam ni dia boleh keluar dalam bentuk paper 2 essay yang 10 markah tu. Dia beza paper 2 essay dengan paper 3 essay, dia tak ada. Paper 2 tu selalunya preparation kita nak hasilkan ester terus. Kita tak perlu ada variable apa semua. Kalau macam ni dia suruh ada dua-dua lah. Contoh mana variable dia tengok. Prepare two different type of ester using carboxylic acid and different alcohol with different alcohol. Two ester must be chosen from this. Ini okey, maksudnya dia bagi guideline untuk different alcohol. Jadi nampak different kat situ, mestilah yang ni manipulated variable. Okay. So, different type of ester. Jadi memang kalau kita guna different alcohol, akan hasil different type of ester lah. Carboxylic acid dia kata same. So, yang ni adalah fixed variable. Okay. So, highlight, use the information to plan. To plan. Kataan to plan tu menunjukkan apa yang eksperimen yang awak nak buat. To plan a laboratory experiment, to prepare ester and describe the same. So eksperimen ni suruh awak prepare the ester. So first mula dengan aim of experiment. Dulu-dulu dia banyak guna aim of experiment. Sekarang banyak guna problem statement. Okay. Jadi untuk jawab soalan ni awak jawab aim of the experiment. Aim of the experiment dia tulis dalam bahasa Melayu ni. Kita translate sama-sama, boleh? Boleh cikgu. Setuju semua. Hai Lufari. Sorry cikgu baru sampai. Tak apa, kami baru masuk soalan yang kedua. Okey, kata masa sampai-sampai tadi masuk kelas tu. Okay. Dia semua tak pernah dengar, tak pernah. Ya, tadi start lepas setengah ni nak habis setengah. Okey. Kita belajar sikit kot. Boleh ke yang lain belajar sikit lah. Belajar 945 tau. Okey, apa dah. Tadi eksperimen ni dia kata to prepare the ester. So kita jawab. Jangan ambil jawapan sini nak cikgu tolong jawab. Tapi boleh tak cikgu nak ubah? Kita tak payah ambil, kita tak payah buat, kita tak payah buat aim. Kita tukar sebab selalu SPM selalu dia untuk zaman sekarang, ni 2004 jauh sangat. SPM dia selalu tanya problem statement. Problem statement. Kita anggap dia tanya problem statement. Jadi macam mana nak buat problem statement? Macam cikgu orang ajar. To prepare ester. Dia kata adakah different type of ester using carboxylic acid with different alcohol. Does salah. Macam mana nak buat? Does kita tulis kat sini lah jawapan dia. Does different alcohol, does different alcohol use, you are required to prepare two different type of ester using the same carboxylic acid and with different alcohol. Kalau ada siapa nak try jawab boleh. Does different alcohol use with same carboxylic acid will produce different type of ester. Okay. Does different they're all alcohol. Does different alcohol use adakah alkohol yang digunakan with same? Does different alcohol react with same? React lah, use tu macam memanglah kita guna tapi perkataan term tu yang cantik lagi, react. Does different alcohol react with same carboxylic acid? React.
Ataupun does different alcohol used to react with same. Itu lagi cantik. Saya nampak. Tak apa, awak boleh screenshot nanti. Does different sekarang baru kan. Does different alcohol. Tapi kalau buat terbuih lagi senang. Tak payah tanggung macam. Does different alcohol used to react with same carboxylic acid will produce different type of ester. Itu problem statement. Kita nak tahu daripada eksperimen nanti bahawa terjawab soalan ini. Ini problem statement. Okey, Salina. Ataupun screenshot. Okey, dah. Okey, seterusnya. Hipotesis. Sebenarnya kita memang tahulah different alcohol will akan menyebabkan ester dia. Ingat hipotesis, apa ingat tadi cikgu bagi nak buat hipotesis tulis apa? Kataan dia mula dengan ataupun tulis boleh, tulis chat boleh. MVRV. Okey, so kita tak boleh buat hipotesis dulu, kita tengok mana MVRV kita. Okey, cikgu tengok soalan, cikgu tengok apa soalan. Cikgu, aim tu kita tukar pada problem statement lah cikgu. Sebab soalan ni 2004, jadi soalan yang zaman dulu memang lepas tanya aim. Tapi untuk zaman Lala ni kan, 2000 belah-belah ni, dekat 2020 dah pun, dia lebih macam aim tu dia sama ada tanya aim ataupun problem statement. Tapi cikgu tukar siap-siap sebab awak punya zaman ni problem statement. Okay. Tapi dalam laporan tu kita tulislah aim dua-duanya problem statement. Okay, so Sakna, kalau kita tengok, dia tengok, ni dulu kan, dia tak ada pula apa tu, variable. Tak, dia tengok ada, dia tak minta variable. Okay, jadi kita buat latihan ni macam awak punya standard lah, boleh? Jadi selalunya lepas aim of experiment. Lepas aim of experiment, cikgu rasa variable dulu. Kita tengok balik soalan balik. Soalan yang 2015. Mana dia dah? Ni soalan 2014. SPM ni soalan SPM. So, lepas problem statement, dia akan minta all the variable. Okay, jadi sebenarnya soalan buat ester ni selalunya paper 2 essay paper 2. Sebab dia punya preparation dia panjang sikit kot. Tengok preparation dia panjang. Dulu-dulu, okay, tak apalah, kita ambil je lagi 3 markah lah. So, jom kita buat MVRV sama-sama. Sebelum kita tulis hipotesis, kita buat MVRV dulu. MVRV dengan fix. Faham ke? Dah. Ni kita buat taman lah. Buat dekat atas ni nak cikgu. Sana. Padam. Sorry, kita tengok habis. Tak nak, tercari balik. Okey, kat sini. Jadi jom kita tulis taman. Tulis taman mana ni? Cikgu padam lah yang ni awak dah salin ni kan? Ya. Thank you. Cikgu Fahri pergi mana tadi? Tapi tak yalah. Cikgu record ni. Tulis kat chat. Dia masuk YouTube. Cikgu Fahri di mana? Okey, jom kita buat sama-sama. Siapa boleh bagi tahu cikgu agak-agak apa dia MV dia? Type of ester. Type of ester tu alcohol. Okey, tengok sini. Tak apa, cuba. Prepare 2 different type of ester. Ester ni produk lah lepas kita buat eksperimen tu. Dia bagi same carboxylic acid, different alcohol. Manipulated variable dia apa? Apa benda yang beza dua tu? Alcohol. Yes. Type of alcohol. Okay. Type of alcohol. Dia ada abang nak guna alcohol apa. Dia abang kan jadinya awak boleh tulis macam Syafiq tadi, tulis type of alcohol boleh. Ataupun awak boleh tulis terus bahan alkohol awak. Jadi apa kata kita tulis bahan alkohol terus. So dia bagi soalan ni dia membantu awak dia. Ambil lah alkohol kat atas tu. Ambil etanol, metanol. Senang lah. Tulis tu nama dia.
etanol, metanol. Okay. Responding variable. Lepas kita campur dua-dua tu akan hasil alkohol dengan karboksilik asid. Kita nak hasilkan apa dah ni? So, responding dia adalah Ester. Ya, ataupun type of ester. Type of ester produce. Type of ester produce yang akan dihasilkan nanti. Nah. Okay. Apa yang perlu fix? Dia punya tu karboksilik asid. Yes. Apa yang Karboksilik asid. Good. type kan cikgu? Type of karboksilik asid type of karboksilik asid. Tapi apa kata kita pilih terus? Senang kita nak tahu material. Kita nak pilih karboksilik asid apa? So kita ambil lah butanoic acid. So etanol, metanol ya. Jadi kita guna butanoic acid. So maksudnya ester nanti dia tak nampak ester ni colourless. Jadi nanti bau dia je lah. Tengok ni sebab etanol dia bagi tahu butanol campur butanoic acid akan hasil bau macam nanas, pineapple. Kalau metanol campur dengan butanoic acid dia akan hasil bau macam apple. Maksudnya dekat RV ni, type of ester produce ni, mungkin kita boleh ataupun better kita tulis bau tu. Bau tu lah yang menyebabkan ester tu. Faham? Bau tu mewakili ester yang better. Sebab cikgu tengok sini pun asalnya, tengoklah dia kata ni. Menghasilkan, kita baca hipotesis dia. Tindak balas antara asid butanoik atau etanoik dengan jenis alkohol yang berlainan menghasilkan bau ester. Maksudnya ni dia pilih lah asid butanoik ke etanoik. Kita pilih asid butanoik kan. Ya. Kita pilih asid butanoik. Kita pilih jenis alkohol yang berlainan tu, kita pilih menghasilkan bau ester yang berlainan. So dalam bahasa Inggeris bau ester yang berlainan tu macam mana? Different scent of ester. Yang ni kita punya responding variable. Different scent of ester. Maksudnya ester yang lain lah, bau yang lain. Okay dah. Awak ataupun awak tengok video balik. Untuk tulis. Okay, list of okay dah habis dah MVRV fixed variable, habis dah variable, kita pergi kepada hipotesis. So, hipotesis MVRV. MV kita tadi apa yang kita sedia tadi? Jenis asid kan? Okay. Ya. Kalau kita tengok yang ayat suggestion dia kat sini, tindak balas antara asid butanoik dengan jenis alkohol berlainan menghasilkan bau yang lain. Okay, so dalam bahasa Inggeris, reaction of different bukan different. Yalah, kita cikgu tak mau ambil yang ni. Ni kan jawapan yang bahasa Melayu yang lama, tak tahu kan. Kalau ikut MVRV, MV kita different alcohol, right? Different alcohol kan? Different alcohol. Different alcohol. Reaction between different alcohol. Maksudnya, awak dalam exam tak perlu bukan tak perlu hafal hipotesis. Awak tahu fakta hipotesis tu. Tapi awak kena jawab ikut teknik menjawab. Hipotesis MVRV. Different reaction, manipulated kita different alcohol. Jadi kita guna ayat kita different alcohol. Reaction of different alcohol with jenis alkohol yang lain. With different alcohol with, kita ambil fix lah kat sini. With same carboxylic acid will produce different ester. Ya, different ester datang selepas MV. Ini MV dulu. Different ester tu datang kemudian. Cikgu,
Dia Ha. kalau dekat hipotesis ni dia tak perlu mention kan dia punya ethanol, methanol tu kan. Dia bagi tahu terus Uh, different alkohol kan. um, tengok keadaan jugalah, ada yang sesuai juga guna kita punya bahan macam tadi contoh. Kita terbalik pada soalan yang contoh yang paper 3 yang ni. Yang ni dia bagi. Sebab lagi hexane decolorize color of bromine. Hexane does not. Ataupun awak boleh buat rasa boleh terima dua-dua. Oh, okay. Ini type of hydrocarbon kan, maksudnya different type of hydrocarbon. Tak boleh juga macam nak kata, sebab yang ni memang dia bagi air bromine, kita tahu dah dia punya reaction tu change of air bromine ataupun yang ni itulah ikut keadaan. Okay, kalau macam tak sesuai awak ambil yang type macam tu, awak ambil yang tajuk general. Okay, thank you. Okay, so berbalik pada yang ni dah habis dah hipotesis, list of material. Awak translate lah nanti. Butanoic acid, kita pilih butanoic acid. Butanoic ni buang. Lepas tu kita pilih metanol, etanol. And then, okay, kalau penyediaan ester kita perlu ada acid sulfuric pekat dalam bahasa Inggeris. Concentrated sulfuric acid. Okay, and water. Water pun perlu. Okay, ester kena okay, semua. And then apa punya dia punya material dah. Ni radas ni dalam bahasa Inggeris apparatus. Okay, tabung uji bahasa Inggeris tabung uji. Test tube lah. Test tube atau awak boleh guna beaker. And then penitis ni dropper. Bunsen burner, cikgu baca je lah, nanti awak dengar balik. Kemudian penyepit dalam bahasa Inggeris. Apa penyepit lah? Lupa dah. Apa pemegang tabung uji? Test tube holder. Okay. Jadi translate lah prosedur ni. Okay, kita ingat prosedur ataupun ingat tadi tip dia? A, B, C. A untuk apa? Oh, bahasa action. B untuk? C untuk apa? C untuk? Action bahan, cuba tengok. Ni, tapi yang ni dia buat, dia tak guna ABC. Sekarang kita ubah cara guna ABC. C tu container, bekas. A, B, C. Action, bahan, container. So kalau nombor 1, kita ubah. Jawapan ni curah kita. Metanol ditambah dalam asid butanoic. So kalau guna ABC, add, okay, action kan? Add bahan kita metanol, container into apa dia bahan kita? Add metanol into bahan container kita. Test tube. Ya. Lagi cantik kita nak bubuh berapa cm3 okey. Dalam test 20. Takkan 10. Cikgu rasa macam 20 10 tu banyak juga 20 cm3. Rasa 5 okey kot saat kita tengok atas. Tengok atas ni mula test tube, so dia letak 3 aja. Okay? Kalau test tube tu kecil. Tengok. Tak apa, bagus kita belajar kan. So add, kita letaklah 3 cm3. Awak tu jalan lah. 3 cm3 metanol into test tube. Okay. Yang kedua tolong translate tak? Tak cakap nak lari. Okay, apa? Solution. Goyangkan. Apa dia goyang? Campuran dikoncang. Swirl the solution. Yeah, swirl the mixture. Mixture. Bagi tak pakai.
the solution dia mixture boleh. Campuran mixture. Okey, beberapa titis asid sulfurik dimasukkan ke dalam campuran dengan menggunakan penitis. Yang ini cikgu awak sudah. Baru add metanol lah, sorry. Cikgu ayat first cikgu ni baru tambah bahan. Yang pertama kan dia tak react dengan apa-apa lagi kan. So yang kedua kita kena masuklah butanoic acid. Nah, kita baru masuk metanol. Kita nak goncang tu maksudnya kita nak ada reaction antara dua bahan. Faham tak guna jadi kita tak tinggal guna yang ni. Kita nak buat guna ABC, boleh? Boleh. Nombor 2 kita masuk yang kedua iaitu add butanoic acid. Add butanoic acid. Nah, cukup lah. Add berapa butanoic acid? Butanoic acid ni cikgu rasa dia add macam add 3 CN3 jugalah. Boleh? Boleh. Add 3 CN3. Maksudnya dalam exam awak tengok. Awak yang tentukan. Tapi tentukan dengan logik lah. Add 3 CN3 butanoic acid. Okay. So dekat dropper kan? Dropper. Okay. Sebab kita nak masuk ketiga. Yang keempat barulah kita swirl. Yang tadi tu. Campuran digoncangkan tu. Goncang. Swirl ataupun shake. Swirl ataupun shake lah. Ikutlah. Swirl or shake the mixture. Cikgu yang tu ketiga Eko? Ketiga. Okay. Dah masuk dua bahan tu. Kita swirl atau shake the mixture. Nombor 4. Masuklah dia punya condition dia itu iaitu asid sulfurik dimasukkan ke dalam campuran dengan menggunakan penitis. Add drop. Kalau drop 1 titik kan? Dia beberapa titik. So add, dia nak ada bahasa Inggeris ya? Add hydrochloric acid with dropper. Menggunakan penitis. Tapi kita nak bagi jelas berapa asid hidroklorik berapa titik tu. Add 5 drop of sulfuric acid. 5 drop. Bolehlah kita tak 3 ke 5 mana. Maksudnya kedua apa lagi kalau kita repeat pun kita guna yang sama. Add 3 drop, 5 drop tu banyak juga. Jadi 3 dah lah. 2 drop ke, 2 or 3 drop lah. Yang sesuai lah. Sebabnya cikgu pun tak tahu. Nanti kita buat eksperimen kita try lah. Kalau 2 drop, 3 drop, 5 drop pun boleh. Of sulfuric acid. Into the mixture. Kalau nak panjang lagi, using dropper dah. Into the mixture. Cikgu tulis into the mixture je. Okay, campuran dia beberapa minit. Okay, ingat dalam rate of reaction ada setengah tu. Reaction tu dia perlu ada Masak. Dia ada faktor suhu, temperature. Maksudnya reaction tu dia perlu ada suhu. Sebab suhu tu menyebabkan ada tenaga kinetik naik dan baru ada reaction. Jadi dalam bahasa Inggerisnya campuran dihangatkan selama beberapa minit. Dalam bahasa Inggerisnya heat the mixture. Heat the mixture. Sebab itulah ada Bunsen burner. Ada tak kat atas tu Bunsen burner? Ada juga ada. Ada. Macam tu lah dalam exam juga. Kadang-kadang macam awak macam bila nak tulis material apparatus, awak ada idea untuk prosedur, awak buat prosedur dulu. Daripada prosedur awak tulis balik material apparatus. Boleh tak guna tip ni? Boleh. Betul. Masa kita buat prosedur, sebab kita dalam sekolah kita buat eksperimen. Katakanlah awak buat eksperimen ni kan. Yang eksperimen yang awak buat. Jadi awak ada ingatan eksperimen awak buat tu, mula-mula. Tak ada ingatan pun awak bayangkan aku nak buat mula-mula nak bubuh apa. Jadi masa awak buat macam membayangkan buat eksperimen tu, awak nampak dah apparatus yang material dia. Contohnya awak tahu kata, ester dengan alkohol ni, ester dengan alkohol. Asid dengan alkohol ni campur kena panaskan baru reaction ni jadi. Jadi bila kita kata heat, kita kena wajib tulis Bunsen burner segala benda lah. Bunsen burner, tripod, yang ni dia tak guna triangle stand. Selalunya kita guna Bunsen burner. Mungkin lah. Kan kita selalu macam panaskan kita ada triangle stand tu, faham tak? Yang ni test tube,
dia guna bangsa benda tu, cikgu dukir bangsa benda ada api. Test tube, dia kepit je. Dia Lepas tu panaskan, dia pegang. ada pegang je. Sebab tu tadi ada pengepit dengan pegang tu. Nah. Lalu kalau jenis ni ada ayak pula, kita letak tu macam naftalin tu. Okay dah. Dah. Okay, heat the mixture. Selama berapa minit? Nak macam mana? Heat the mixture about 5 minit. Boleh lah no? Yeah. For a few minutes. For a few minutes. Maksudnya dalam exam tu jangan takut untuk menjawab. Maksudnya dia tak ada jawapan yang sangat fix macam kita buat kira-kira. Okay. Masing-masing ada cara masing-masing tapi eksperimen tu macam praktikal untuk hasilkan ester. Okay, 6. Lepas kita dah panaskan dah jadi kan, hasil tindak panas dituang ke dalam bekas air. Kenapa dia dituang dalam bekas air? Sebab ester ni density dia less than water. Awak bayangkan minyak wangi. Minyak wangi dengan air dia akan minyak wangi ke atas. Sebab tu dia suruh letak ester dalam air. Jadi nampaklah ciri-ciri ester tu akan float ke air. So sebenarnya untuk yang awak punya tahap soalan kan 3 markah je kan. Cikgu rasa yang ni tak perlulah. Untuk dalam paper 3 dia 3 markah je. Jadi yang ni tak perlu sebab dia tak menjawab pun pada yang dia suruh prepare ester, gunakan alkohol yang berbeza ke, tak ingat lah alkohol beza ke, etanol beza tak. And then dia nak just nak proof dia akan hasilkan ester yang beza. Sebab yang ni kenapa dia tunjuk kat sini, kan tadi dia tak ada manipulated variable, segala variable tu, dia cari markah lah ni. Dulu punya faham? Nak bela bagi dapat 17 markah. Tapi cikgu ingatkan, preparation of ester ni adalah eksperimen yang sesuai dia ditanya dalam paper 2 yang 8 markah, 10 markah. Sebab tu dia punya, so kalau dalam paper 2, dia kata plan and laboratory experiment to prepare ester. Awak bolehlah, sebab ester tu ciri-ciri dia yang cikgu kata tadi, less than water, awak boleh ambil yang ayat ni dalam awak punya preparation tu. Okay. Awak boleh ambil ayat, maksudnya dalam bahasa Inggeris kita kata apa? The product, hasil kan. The product is poured, dituang kan, into beaker containing water. Hasil dia nak balik dituang ke dalam bekas beaker. Beaker tu ada air lah kot no. Beaker saja. Oh, dia letak dalam beaker yang kosong, lepas tu dia hidu. Tadi tu kenapa dia tak hidu terus? Panas. Cikgu tak faham. Mungkin tak sesuai kot. Panas lagi kot nak hidu kan. Beaker betul sejuk tu baru panas kot. Tak apalah, kita anggap macam tu lah, sorry. Cikgu lebih nak fikir pasal letak layak semua. Okay dah. Buatlah kesesuaian lah. The mixture lah, lepas panaskan the mixture is pour into the beaker and then macam mana? Observation recorded, senang. Observation recorded ataupun record the observation. Observation tu termasuk bau lah ataupun the smell recorded. Record the smell produced. Boleh? Okay. Record. Cikgu sikit translate yang ni, record the smell ataupun the scent. Scent produce. Ini ketujuh. Lepas yang 5 tu transfer the mixture. Alah. Saya buat tak apalah yang ni, kita anggaplah lepas kita panaskan tu, sambil lepas dia panaskan, kita tutup benda masin kan. Kita pun dapat bau dari punya aroma sebab kita bukan nak bawa dekat-dekat kan. Aroma tu kan boleh diffuse dalam in the air kan, diffusion kan. Ya. Jadi kita tak payahlah buat yang ni. Kita tak susahnya ikut dia. Saya pandai-pandai. Ini tak payah. Terus record the scent produce ataupun record the observation. Record tu kena ada. Jangan buat observation saja tapi record tak ada. And then repeat the step above ataupun repeat the step 1 to 6. This is 6. Kita buat yang ni. Repeat the step by replace methanol
with ethanol. Methanol. Repeat step berapa? 1 to 6 by replacing. Yeah, by replacing. Methanol. By replacing With. methanol with. We're using ethanol. Yeah. Habis. And then yang ni dia markah. Okay, tabulation of data, simple saja. Alkohol, carboxylic acid use, tulis metanol, etanol, carboxylic acid kita seperti sama. Butanoic acid. And then sand. Sand dia tinggal kosong, dapat 2 markah. Okay, dan dua eksperimen sejam cikgu bincang. Okay, yang lain ni yang boleh lah screenshot ke apa ke. Yang lain ni rasanya kita dah stop dah dekat kelas, dah lewat dah kan. Lepas mungkin awak boleh lagi. So yang ni kita nak buat macam mana? Cikgu screenshot dalam group. Screenshot. Nak awak screenshot lah saya nak cikgu bagi. Boleh? Okay. Screenshot. Tak apa kot tak tak discuss sama dia lah tak. Di mana. Okay. Screenshot untuk yang ketiga. Okay, dah. Okay, ni dia sambungan dia. Dah. Okay. Dah. Okay, yang ni pula, yang ni naknya perlu bincang ni. Tapi cikgu cerita sikit lah. Kita ada rubber yang vulcanized dengan unvulcanized. Ni soalan SPM 2006. Dia bagi supaya apa observation, maksudnya before 45. Untuk vulcanized 45, dua-dua ni sama, fix. Dia punya initial length. Panjang sebelum dia tu sama. 45. Semasa letak pemberat. Awak mesti tak boleh bayang kan? Ni benda ni ada kaki retort stand. Pergi balik buka buku. Tengok ada retort stand. Nanti balik buka buku tebal tu retort stand. Lepas tu dia kapit dengan klip bulldog kot nama dia. Dia kapit dengan klip bulldog, dia kapit ke pinggang kita, bawah tu ada pemberat. Pemberat ni semua sama lah. So sebelum dia letak pemberat, ni initial length dia. Bila dia letak pemberat ni macam dalam fizik tu kan ada pemberat kan. Dia akan, awak boleh tengok unvulcanized kan dia more elastic, dia jadi 60. Vulcanized dia jadi 59. Dia tak terlalu macam kenyal. Dia tak and then after that yang unvulcanized tadi dia tak kembali kepada panjang asal. Dia mudah macam kata apa, macam sebab dia less strong, dia dah jadi 50. Kalau getah tu dia dah jadi longgar. Tapi sebab yang ni strong, vulcanized yang dah diproses tu, so dia kembali kepada bentuk asal. Nampak tak strong? Kita tak buat yang ni more elastic, yang ni less elastic. Tak apa dah. Okay, sekarang screenshot jawapan dia. Manipulated, vulcanized and unvulcanized responding the change in length of rubber. Then perubahan panjang tu maksudnya lepas gantung dan kembali kepada asal macam mana. Okay. And then yang fix boleh guna type of rubber, mesti type of rubber dia fix, ataupun initial length dia tu, ikut awak nak dapat 45 ke 40 ke. Okay, so material, apparatus. Okay, this is the procedure. If you confused how this experiment have done, macam mana eksperimen ini dibuat, pergi cari gambar, lukis. Buat latihan lukis gambar, supaya awak nampak kan. So, bila soalan tu dah keluar paper 3, dia boleh keluar paper 3 juga tapi structure. Structure, faham? Dia bagi tu dia tanya observation, ataupun dia keluar paper 2, dia suruh buat eksperimen ni. Okay, ini dia punya tabulation of data. Screenshot. Okay, dah. Cikgu.
Apa dia? Tanya. Nak screenshot yang soalan first tadi tu cikgu. Okey, awak nak buat soalan first. Bagus dia. Bila-bila lah awak guna petang esok ke buat kan malamnya awak nak tidur awal lah kan. Esok kelas kita dekat tu lah kat bilik STEM tu lah. Okay. Taman datang nak soalan first. Okey, tak apa cikgu stop recording dulu. Supaya video kita kat YouTube tu tak panjang sangat.